pagi tadi ada 54 peserta-peserta demonstrasi anti-GST yang dihadapkan ke mahkamah di Mahkamah Pertahanan Jaya pada pagi tadi dan didakwa di bawah Kamrin Berangaman, termasuk 4 ahli DAP. Ini langsung tidak akan mematahkan semangat kami untuk terus berdemonstrasi untuk membantah GST. DAP adalah sebahagian daripada penganjur demonstrasi anti-GST pada 1 hari bulan Mei ini. Justru itu, saya ingin mengumumkan bahawa DAP akan terlibat secara langsung dalam protes bantah GST pada 1 hari bulan Mei 2015 di Dataran Merdeka. Saya selaku Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP telah mengumumkan dan mengarahkan supaya setiap jawatan kuasa negeri DAP serta cawangan-cawangan DAP di seluruh negara dan juga pemuda DAP dan wanita DAP, kami akan komited menggerakkan seramai mungkin anggota untuk turun berhimpun membantah GST secara aman dan menentukan tema protes ini sebagai 1 Mei Hancur GST. Pelbagai kesan buruk telah menimpa ekonomi dan masyarakat Malaysia sejak pelaksanaan GST hampir 1 bulan ini. Harga-harga barangan telah naik mengakibatkan rakyat semakin susah dan menderita. Lebih-lebih lagi adanya pegawai dan pemimpin Barisan Nasional mengemukakan kenyataan yang penuh angkuh dan tidak bertanggungjawab setelah pelaksanaan GST, seperti Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan yang telah pun dikritik apabila menyarankan pelajar-pelajar universiti supaya memasak sendiri dan makan di luar untuk mengurangkan kesan GST. Selain itu, pelbagai bantuan harga dan segala GST dari kerajaan telah mengelirukan para peniaga dan konsumer. Pada hakikatnya, GST ini dilaksanakan dalam keadaan yang belum sedia. Malah kita melihat bahawa ada ahli parlimen daripada UMNO seperti Jumat Idris, ahli parlimen Sepanggang, berumur GST membebankan kos rawatan anaknya di dalam laman Facebooknya selepas anaknya menerima lawatan di salah sebuah pusat perubatan swasta. Ahli parlimen UMNO BN yang kaya raya ini pun rasa terbeban dengan GST, apatah lagi dengan rakyat biasa. Padahal pelaksanaan GST akan mengurangkan sikap pembelanjaan dalam pasaran, seterusnya menjejaskan peniaga-peniaga kecil. Sesungguhnya setiap listrik pembelanjaan yang diterima memperingatkan kita bahawa iklan promosi GST yang dibuat oleh pihak kerajaan mengatakan GST ini adalah baik untuk rakyat dan harga barangan akan turun sebelum ini bagaikan indah kabar dari rupa. Perdana Menteri Datuk Seri Najib harus menjawab sekarang bagaimana GST membantu rakyat dan membantu ekonomi kita. Rakyat perlu bangkit membantah GST yang memiskinkan rakyat ini. Sempena Hari Pekerja 1 hari bulan Mei, marilah kita sama-sama menunjukkan kuasa rakyat dalam membantah GST, mengembalikan pembangunan ekonomi negara di jalan yang betul dan mengembalikan kehidupan yang bermutu kepada rakyat. I just want to announce that the DAP members and supporters will gather at Jalan Sultan at 1 p.m. After that, we will march towards Dataran Maybank. From Dataran Maybank, the DAP has been assigned by the campaign anti-GST to gather at Dataran Maybank. We will lead the group from Dataran Maybank and march towards Dataran Merdeka. So 1 p.m. we will begin at 1 p.m. at Jalan Sultan. From Jalan Sultan, march towards Dataran Maybank. From Dataran Maybank towards Dataran Merdeka. We will join the big group in Dataran Merdeka, and after that, we will from Dataran Merdeka we will march towards KLCC. So that is the itinerary and the route that we will take on 1st of May as far as DAP is concerned. So we will gather all DAP members and we urge our supporters to join us from Jalan Sultan at 1 p.m. on 1st of May. Any questions about May 1st rally? Okay, we have printed our T-shirt. This the theme of the May Day rally is red. So we will see a sea of reds in KL on 1st of May. That is to show our anger, the people's anger towards GST, the people's anger towards Barisan Nasional for imposing GST, which burden the people. So of course,
the red also is DAB's our team color. And we have printed our own t-shirt, and this is our logo, which will show to the 101 Hancur GSD. 501 Hancur GSD. We'll take a picture later after PC. Ada apa-apa soalan? Any questions? 有什么任何疑问吗？有关这个5.1大思维的。Kalau tak ada, saya nak ulas sikit berkenaan dengan satu berita dalam Utusan Malaysia pada hari ini, front page Utusan Malaysia Today, yang mengatakan tindakan 13 adun pembangkang Negeri Sembilan timbul persoalan tiada. Ini berkenaan dengan apa yang berlaku di persidangan Dewan Undangan Negeri Sembilan semalam. Semalam adalah hari terakhir persidangan DUN Negeri Sembilan. Selepas kita membahaskan usul menjunjung kasih titah ucapan diraja, iaitu yang Ketua Besar Negeri Sembilan. Semalam selepas penggulungan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, memang seperti biasa usul itu perlu diluruskan. Dan di Negeri Sembilan biasanya Speaker akan meminta ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk mengangkat tangan untuk meluluskan usul menjunjung kasih tersebut. Kebiasaannya di Parlimen dan di Dewan-Dewan Undangan Negeri yang lain, biasanya pembangkang akan mengambil satu sikap silent dalam perkara ini, kerana kita semua tahu bahawa titah ucapan diraja adalah merupakan satu ucapan dasar yang disediakan oleh kerajaan negeri. It is a policy speech prepared by the government of the day. Sama ada di Parlimen ataupun di peringkat negeri, ucapan diraja itu adalah ucapan sebenarnya yang disediakan oleh kerajaan. Kalau di Parlimen, sebelum Agung membacakan titah ucapan baginda, ucapan itu, teks ucapan itu akan dipersembahkan oleh Perdana Menteri kepada Agung. Sama juga di peringkat Dewan Undangan Negeri, sebelum Sultan ataupun Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan menitahkan ucapan tersebut, Menteri Besar yang mewakili kerajaan negeri itu akan menyembahkan teks ucapan itu kepada baginda. Jadi ucapan itu adalah ucapan daripada kerajaan negeri, ucapan yang disediakan oleh kerajaan negeri. Jadi apabila kita membahaskan titah ucapan diraja, ada perkara yang kita setuju, ada perkara yang kita tak setuju, kerana ia melambangkan dasar kerajaan negeri. Bukan semua dasar kerajaan negeri pembangkang setuju. Jadi dalam ucapan-ucapan membahas titah ucapan, kita memang menjunjung kasih, berterima kasih kepada Tuanku kerana meresmikan persidangan tersebut. Tetapi ada perkara-perkara ataupun dasar-dasar yang diumumkan dan digulung oleh pihak kerajaan negeri yang kita tak setuju. Itu sebabnya kita tidak mengambil satu pendirian bersetuju ataupun menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan diraja itu. Tetapi kita juga tidak membantah. Kita cuma silent, tak angkat tangan sahaja, tak mengambil bahagian dalam proses pengundian itu. Itu pun dijadikan isu oleh Utusan Malaysia. Dan Speaker Dewan Undangan Negeri, dia kata kita tak menghormati Tuanku, tak hormat Tuanku. Ini sesuatu yang tak betul langsung. Langsung tidak betul. Dia kata pembangkang tidak berideasi usul menjunjung kasih. Maksud itu tak hormat Tuanku. Saya nak membetulkan Speaker, ini tidak melambangkan bahawa kita tidak menghormati Tuanku. Kita tak pernah tak menghormat kepada Tuanku, kita amat menghormati Tuanku. Itu sebabnya kita dalam semua ucapan kita memulakan dengan ucapan menjunjung kasih yang Ketua Besar Negeri Sembilan, Tuanku. Dan semua ucapan kita adalah bermula dengan junjung kasih tersebut. Memang ini Speaker pun tahu, sama ada kita nak mengundi atau tidak mengundi, itu adalah hak adun masing-masing. Jadi saya kata bahawa Utusan Malaysia sekarang ini dia memang bankrupt. Isu, ada apa-apa isu saja, walaupun isu yang kecil yang tak menjadi isu pun nak dijadikan isu. Adun Perak nak memakai nombor dress dijadikan isu besar. Negeri Sembilan kita pakai nombor dress tak ada isu, tetapi tak angkat tangan saja jadi isu. Kata kita biadab. Ini adalah agenda jahat daripada Utusan Malaysia yang cuba menggunakan institusi diraja untuk mengkritik, untuk menimbulkan perasaan
tak puas hati, perasaan marah, khususnya orang-orang Melayu terhadap pembangkang, khususnya kepada DAP. Jadi ini adalah agenda jahat daripada kekuasaan Malaysia. Sekali lagi mereka menunjukkan kejahatan mereka. Cuba tak angkat tangan, kata kita biadab. Macam ini sekarang ini pembangkang tak boleh buat apa lah. Cakap pun tak boleh, tak cakap pun tak boleh, angkat tangan tak boleh, tak angkat tangan pun tak boleh. Jadi apa yang sudah terjadi dalam negara kita ini? Kalaulah ada surat khabar macam putusan Malaysia ini yang menggunakan setiap tindakan, setiap peluang untuk mempolitikkan, untuk menimbulkan satu perasaan marah ataupun perasaan kurang puas hati dan cuba memutarbalikkan fakta dan memesongkan pemikiran masyarakat Melayu terhadap Pakatan Rakyat, khususnya terhadap DAP. Saya mengkritik dan juga membidas dengan sekeras-kerasnya akhbar putusan Malaysia ini yang menggunakan headline macam ini. Suka-suka cakap kita biadab. Okay, kita akan mengkaji sama ada ini berunsur defamation. Kalau ada apa-apa unsur defamation, iaitu fitnah, kita akan tidak teragak-agak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap putusan Malaysia. Okey, invite. Salam sejahtera para rakan-rakan daripada media. Sebenarnya malam ni kami telah merancangkan satu program walk-up di Keluang berkenaan dengan program Bantal GST ni. Tapi amat mengecewakan ialah WhatsApp yang kita umumkan sebagai konten public, di mana sekiranya ada apa-apa persoalan dan persoalan pertanyaan tentang program ini telah terima ugutan daripada seorang yang tidak mendedahkan identitinya dan mengukut atas nama pemuda UMNO. Kata dia orang akan buat kecoh di program kami. So kami telah buat ini statement supaya pihak pemuda UMNO untuk menerangkan isu ini dan memastikan tiada apa-apa kekecohan yang akan berlaku pada malam ini. Dan setahu kami bos ataupun pekedai di restoran tersebut dia telah datang kata tak berani nak membenarkan program kami diadakan di kedai mereka. Maka di sini saya membidas sekeras-kerasnya politik tamsek di negara kita, di mana kita perlu mengalu-alukan politik berdebat ataupun berwacana walaupun berlainan idea politik. Tapi nampaknya pihak UMNO telah begitu lemah dan takut untuk berdebat atau berwacana dengan DAP ataupun Pakatan Rakyat. Walaupun satu program yang begitu kecil juga mereka rasa bimbang. Dan kami akan membuat laporan polis berkenaan dengan isu ini supaya pihak polis boleh ambil tindakan. Walaupun sebenarnya mereka boleh membuat siasatan, menjalankan siasatan sebelum atau tanpa kami pergi buat laporan, iaitu polis sendiri boleh buat laporan sekiranya mereka menganggap isu ini penting. Tapi saya rasa adalah menjadi kebiasaan kita bahawa kita perlu mengingatkan pihak polis bahawa isu-isu ini adalah penting dan perlu diambil tindakan demi menjaga keharmonian masyarakat Malaysia.
sebagai ahli Parlimen Keluang, saya macam insiden ini ataupun apa yang berlaku di Keluang, di mana pemuda UMNO, terutamanya Ketua Pemuda UMNO Keluang, Datuk Khairul Anwar Rahmat, yang menggugut untuk membuat kekicauan di program DAP, dan saya meminta Khairi Jamaluddin sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia supaya menolak cara politik samsing UMNO Keluang. Dan saya juga kata kalau UMNO berani, pemuda UMNO berani, mereka, Khairi atau sesiapa, seharusnya membahas dengan wakil-wakil pembangkang, saya ataupun kawan-kawan dalam parti, tentang GST, tentang pelaksanaan GST. Kalau kerajaan rasa GST ini baik, GST akan mengakibatkan harga turun, maka mereka harus berdebat dengan wakil-wakil pembangkang supaya menjelas apa rasional mereka, bagaimana mereka dapat bahawa GST akan mengakibatkan keturunan harga. Dan apa yang lagi membimbangkan ialah pelaksanaan GST bukan saja akan mengakibatkan kenaikan harga, tetapi kemelesetan ekonomi. Kalau kenaikan harga berlaku bersama dengan satu situasi, satu keadaan di mana pengguna tidak lagi membeli. Kalau semua tidak membeli kerana harga naik, maka kita akan mengalami kemelesetan ekonomi. Dan ini harus dijawab oleh Najib, Khairi dan wakil-wakil kerajaan. Terima kasih. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Any questions? Ada? Okay, thank you very much.